أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mula lebih jauh saya ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan dan perteguhkan puasa kita hari ini, hari yang pertama kita berpuasa. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan orang yang akhirnya bila datang Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Insya-Allah taala alam. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, ini adalah satu segmen yang baru bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bersempena dengan bulan Ramadan, TV Al-Hijrah kita menghidangkan kepada kita dalam bentuk rohani hidangan ini, iaitu Ihya Ramadan, bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan kita, insya-Allah. Dan rancangan ini, program ini adalah salah satu program yang akan membantu kita semua dan anda di luar sana, tidak lupa juga insya-Allah, dalam menghuraikan kemusykilan-kemusykilan agama yang barangkali menjadi kekusutan kepada kita, untuk kita menghuraikannya dengan cara yang lebih mudah. Sebab itu sidang penonton sekalian, rancangan ini kita sediakan tajuk demi tajuk ataupun bab demi bab ataupun isu demi isu bagi memudahkan perbincangan kita untuk huraikan dengan lebih dalam lagi. Macam mana sidang penonton? Boleh? Anda boleh terus bersama dengan rancangan ini? InsyaAllah. Terima kasih, senyuman anda amat saya hargai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum saya pergi dengan lebih jauh kepada mereka alim ulama di luar sana dan juga tuan-tuan guru, ustaz-ustaz dan ustazah, sekiranya ada sebarang kesalahan yang saya lakukan, tolonglah beri teguran. Dan sebelum saya lupa, boleh hubungi kami di talian Ihya Ramadan di 03-2260-1610 atau 03-2260-2411. Okey? Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan ini, kita sibuk dengan persediaan. Semalam kita semua semayang tarawih. Ada yang semayang 20 rakaat, ada yang semayang 8 rakaat. Bagus. Tapi sebenarnya sidang penonton sekalian, bila yang disyariatkan bulan puasa ini? Bila yang disyariatkan kepada kita untuk terus berpuasa ni? Adakah kita saja-saja berpuasa? Ataupun adakah tiba-tiba Nabi teringat dan teringin, semua puasalah senang? Ataupun ada yang sebaliknya, kenapa disyariatkan bulan puasa ini dan kenapa disyariatkan puasa itu sendiri? Dan kenapa bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa di dalam dia? Insya-Allah, saat kali ini kita akan cuba berbincang ataupun menerangkan berkaitan isu ini, dan kita akan berbincang sekitar isu ini. Dan kalau boleh, ini saya minta kepada sidang penonton, kalau boleh kita tanya soalan berkaitan dengan isu ini terlebih dahulu supaya kita betul-betul lumat. Sebab apa sidang penonton? Saya tanya satu soalan. Dalam banyak-banyak ibadah, ibadah yang mana satu
yang kita betul-betul hadam. Kita tahu, kita ingat, dan kita bila timbul saja persoalan, kita tahu jawapannya. Boleh jadi tidak ada. Jadi kita gunakan platform yang ada pada hari ini, insya-Allah sidang penonton sekalian, untuk kita berbincang, melontarkan, bertanya, berkongsi apa-apa yang berkaitan dengan skop perbincangan kita terlebih dahulu. Boleh tak sidang penonton sekalian? Tapi saya minta maaf, mungkin nampak macam serius sikit. Ini perbincangan ni dia bencak ilmiah sikit. Saya cuba untuk meringankannya dan saya cuba beri semudah-mudah penerangan untuk anda semua, insya-Allah. Boleh? Baik, saya mulakan dahulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Apa yang ada di dalam huraian ini? Insya-Allah kita jumpa selepas ini sidang penonton. Alhamdulillah, bertemu kembali kita sidang penonton sekalian dalam slot program Ihya Ramadan. Bersama dengan saya, insya-Allah kita akan cuba membincangkan berkaitan dengan kemusykilan yang kita hadapi di dalam bulan puasa, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk hubungi kami di talian 0322601611 atau 0322602411. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kembali kepada yang saya sebut sebentar tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tahukah anda, saya mula dulu dengan tahukah anda. Tahukah anda dalam 12 bulan yang ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, sampailah ke Zulkaidah dan Zulhijjah, bulan yang disebut namanya di dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu je dalam ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah. Ya, sidang penonton sekalian, nama Ramadan asalnya daripada bahasa Arab Jahiliyah. Namanya ialah Ramadan, yang asalnya daripada perkataan Ramad, Ra, Mim, Bad, Ramad. Apa dia itu Ramad, sidang penonton sekalian? Ramad ini bermaksud atau bermakna panas, bahang, terik, dan disebabkan itulah kita akan rasa dahaga, haus, letih, penat, lelah, pening, migrain, ada yang sampai migrain. Semua pasal panas. Dan badan kita pun rasa panas sekarang sebab kita tidak minum dan tidak makan. Itulah perkataan asal Ramadan. Dan kenapa Ramadan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan di dalamnya bulan puasa, ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Kata Allah, bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk dan memberi petunjuk, sedap menerangkan petunjuk itu dan membezakan di antara yang hak dan yang batil. Bulan itu, siapa yang ada pada bulan itu, maka berpuasalah dia. Maka turun ayat ini pada bulan Sya'ban,
pensyariatannya bermula pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Sekali lagi saya ulang, bermula pada bulan Sya'ban, pensyariatannya sampai bermula daripada tahun kedua Hijrah. Boleh tak? Dapat tak? Mudah, boleh faham tak? Jadi daripada situ Allah syariatkan suatu ibadah dalam bulan Ramadan, iaitu untuk umat Islam berpuasa. Selama berapa lama? Selama berapa banyak? Adakah tiap-tiap bulan? Adakah tiap-tiap tahun? Atau bagaimana? InsyaAllah kita akan huraikan selepas ini. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum saya lupa, Ramadan bulan yang panas. Dan Sya'ban, orang bertempiaran mencari air pada suatu ketika dahulu untuk disediakan dalam bulan Ramadan. Kita jumpa selepas ini, insya-Allah taala. Alhamdulillah, sidang penonton, sudah masuk waktu sembahyang asar. InsyaAllah bagi siapa yang ada kelapangan dan kesenangan, boleh terus untuk menunaikan solat fardu asar. Sementara itu, bagi kita yang nak membincangkan berkaitan dengan isu ataupun topik kita pada hari ini, bagaimana pensyariatan bulan puasa. Selepas kita mengetahui bulan Ramadan dan bila, sidang penonton sekalian, saya ingin sentuh terlebih dahulu berkaitan dengan puasa. Puasa ini, sidang penonton sekalian, ia adalah satu ibadah bagi umat Islam. Tetapi apakah itu puasa? Dalam bahasa Arabnya kita sebut sebagai siyam ataupun soma ataupun saum. Apa itu puasa? Okey. Puasa begini sidang penonton sekalian, okey? Puasa ialah di dalam bahasa Melayunya, bahasa Arabnya siyam, bahasa Melayunya bermakna menahan diri. Menahan diri. Contoh digunakan perkataan soma di dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 26. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadhartu lirrahmani sawma. Sekali lagi, inni nadhartu lirrahmani sawma. Nampak kalimah sawma belakang tu? Okey, apa dia kata Maryam? Kan okey, saya cerita sikit. Kan bila Maryam bawa balik anak yang dikasihi Maryam itu namanya Nabi Isa alaihissalam, bila bawa balik Nabi Isa sampai saja dekat pekarangan, maka semua orang kata, "Hai Maryam, ni apa ni? Bila masa hang kahwin ni Maryam ada anak ni, sedangkan ayah kamu, mak kamu terkenal dengan orang yang baik-baik." Maka malaikat sudah memberitahu kepada Maryam, bila orang mai tanya macam-macam tak tahu nak jawab apa, dan memang Maryam tidak tahu jawapannya kerana anak itu daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kurnia, maka apa jawab Maryam? Inni nadhartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah daripada menahan diri aku daripada bercakap. Nampak tak? Menahan diri daripada bercakap. Kalimah saum daripada situ maksudnya menahan diri. Jelas tak? Okey. Sebelum saya pergi jauh lagi, saya tarik minat sidang penonton sekalian sekejap. Dalam bahasa Arab, sidang penonton sekalian, untuk mengetahui sesuatu makna, dia ada dua maknanya. Ya, yang pertama disebut sebagai lughatan. Lughatan ataupun dari segi bahasa. Yang kedua dari segi istilahan. Istilahan ataupun makna istilah dia macam mana. Apa beza dua ini? Saya bagi contoh. Sidang penonton biasa dengar tak nama Tupperware? Biasa dengar nak nama Tupperware? Ini bukan saya nak buat komersial untuk Tupperware tau, jangan silap. Saya nak tanya, biasa dengar tak Tupperware? Kan biasa dengar kan? Apa makna Tupperware itu mula-mula? Tupperware ni sidang penonton sekalian, dia nama satu bekas. Dari segi bahasa, dia nama kepada satu bekas. Itu dari segi makna bahasa. Yang kedua makna istilah tadi, orang kita, orang Melayu semua ambil, letakkan nama pada bekas, bubuh nama Tupperware.
Itulah istilah yang digunakan. Sekarang faham tak beza antara dua? Bahasa makna yang betul-betul, istilah ialah diguna pakai oleh sesuatu kumpulan sekelompok manusia. Dalam isu kita ialah ulama fiqh untuk meletakkan makna pada benda itu. Tetapi tidak lari jauh daripada makna bahasa. Sidang penonton boleh faham tak? Saya seriau lah bincang jauh-jauh ni, boleh faham tak? Boleh faham tak insya-Allah? Okey, kalau boleh faham saya teruskan. Baik. Puasa dari segi makna bahasa tadi ialah menahan diri. Kalau dari segi bahas istilah pula, maknanya menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat pada malamnya. Sekali lagi saya ulang. Puasa menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat pada malamnya. Itulah puasa. Siapa yang dapat jaga lima-lima ini, malam semalam dia dah niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasalah dia pada hari ini. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana yang telah ditetapkan puasa kepada kamu, seperti mana telah ditetapkan kepada umat yang sebelum itu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sidang penonton sekalian, ada dua benda yang hendak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama, sekali lagi saya ulang perkataannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang tu yang pertama. Apa dia? Hai orang yang beriman, telah ditetapkan puasa kepada kamu sama macam umat yang sebelum ini telah berpuasa juga mereka. Sidang penonton sekalian, di sini ulama tafsir mendatangkan macam-macam penafsiran. Saya bawakan 3. Yang pertama iaitu umat-umat sebelum ini, min qablikum tadi tu, kalimah min qablikum, betul tak? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baik, min qablikum itu, sebentar, ada pemanggil. Kita sambut pemanggil dulu, boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, saya. Ustaz, saya nak tanyalah. Siapa di sana? Saya Fawaz. Fawaz. Saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Ya, silakan Fawaz. Kalau hari ini saya dah niat untuk sebulan Ramadan, lepas tu perlu ke saya niat untuk yang hari-hari lain lagi? Baik. Fawaz, daripada mana Fawaz? Daripada Petaling Jaya. Petaling Jaya. Terima kasih. Okey. Saya cuba jawab insya-Allah. Assalamualaikum. Okey. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, terima kasih kepada Fawaz yang menanyakan soalan sebentar tadi daripada Petaling Jaya. Baik. Sidang penonton sekalian, macam mana ni saya hari ni niat puasa 30 hari straight terus? Adakah saya perlu niat pada malam-malam berikutnya? Baik, saya jawab seperti mana yang terdapat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama berkaitan dengan niat puasa 30 hari dan juga niat puasa pada tiap-tiap malam. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, niat puasa adalah wajib bagi orang yang ingin berpuasa di dalam bulan Ramadan pada malam harinya. Selesai, titik. Adapun niat untuk hari-hari itu adalah disyariatkan di dalam Islam dan ditambah oleh para alim ulama bagi mereka yang khawatir
takut lupa, bolehlah dia meniatkan puasa untuk 30 hari terus. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk niat pada tiap-tiap malam. Selesai. Faham tak situ phrase dia dulu saya bagi? Sekali lagi saya ulang. Niat puasa wajib bagi setiap orang yang ingin berpuasa pada bulan Ramadan. Titik. Niat puasa tiap-tiap malam iaitu untuk berpuasa esok hari adalah disyariatkan kepada kita seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, sekejap lagi saya akan huraikan ini sebentar ya. Kita akan terima pemanggil terlebih dahulu. Okey, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Putri. Putri, ya silakan Putri. Ya, silakan Putri. Daripada Kota Baru. Okey, Kota Ustaz, Baru. waktu sebenar untuk berniat bila? Malam ataupun sebelum imsak? Betul, soalan yang baik. Terima kasih Putri. Saya jawab ya. Okey. Terima kasih. Waktu yang terbaik ataupun waktu bila yang nak diniatkan puasa? Baik, di dalam kitab-kitab fiqh menuliskan niat puasa bermula daripada masuknya waktu maghrib, iaitu masa kita buka puasa tu, baca-baca doa buka puasa tu, makan-makan kurma tu, siapa yang teringat boleh niat puasa terus. Dan berkata ulama, tidak akan terbatal ataupun rosak niatnya walaupun lepas tu lagi makan more dengan kuah kacangnya, kuah kacang pula dah, bubuk kacang, kuah kacang cicah, dengan bubuk kacangnya, dengan macam-macam masal lodeh ni, macam-macam, tak terbatal niatnya. Bila waktunya? Bermula daripada waktu maghrib sehingga sebelum masuknya waktu subuh. Faham? Baik, saya jawab dulu untuk Fawaz tadi sekali lagi. Niat 30 hari boleh bagi mereka yang khawatir takut lupa, tetapi dalam masa yang sama mesti berniat tiap-tiap malam. Andai kata terlupa, maka dikira niat 30 harinya yang sebulan itu untuk memberi kelonggaran kepada dia. Jelas tak sidang penonton? Islam ni mudah. Jangan risau. InsyaAllah boleh. Tapi jangan lupa niat tiap-tiap malam. Andai kata terlupa yang kita niat 30 hari itu, insya-Allah menjadi pembantu kepada kita. Boleh tak sidang penonton sekalian? Insya-Allah, kalau ada apa-apa lagi yang boleh ataupun ingin ditanya ataupun ingin dihuraikan, jangan lupa hubungi kami di 0322601610 atau 0322602411, insya-Allah bersama dengan kita dalam Ihya Ramadan. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi dalam esok hari dalam waktu yang sama 4.30 hingga 5 petang. Selamat berpuasa, minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.